Baiklah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mulakan sesi kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berikan kita sama-sama kesempatan, memberikan kita sama-sama peluang untuk bertemu dalam atas talian, atas wadah ilmu, sama-sama untuk kita menuntut ilmu dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, apa khabar semua? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Macam mana Ramadan kita? InsyaAllah hari ini dah hari ke-16. Alhamdulillah Allah sampaikan kita pada pertengahan pertama dah selesai. Ini dah lagi setengah yang kedua lah. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beramal dan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sesi kita pada pagi ini juga lah sesi di mana kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan-amalan yang besar pahalanya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mulakan majlis kita pada hari ini, sama-samalah kita membaca surah Al-Fatihah agar dipermudahkan segala urusan, diberikan kefahaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, hiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, kesabaran, kemudahan dalam menuntut ilmu, diangkat segala wabak-wabak dan penyakit, diberi kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, wa tadhakura wa tadhkir, wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah, wa du'a ilal huda, wa dalalata ala al-khairi, ibtigha' mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi, ala hadiniyah wa kulliyatin salihah, wa ala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mulakan sesi kita pada hari ini. Seperti yang tertera di skrin, tajuk kita hari ini kita akan mengupas sebahagian daripada suratul Kahfi, iaitu surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26 bersama saya insya-Allah Ustaz Muhammad Salihin bin Muhammad Drus. Insya-Allah sebelum kita memulakan, mungkin secara ringkas permulaan kita di sini untuk sesi Zoom kita ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan berkenaan dengan penyampaian saya, berkenaan apa yang saya terangkan, ataupun ada perkara yang perlu diberi penjelasan lebih baik lagi, mungkin boleh melihat kepada bahagian bawah skrin. Di situ ada dua kotak yang boleh digunakan oleh para pelajar dan para peserta sekalian. Di situ ada Q&A dan juga ada butang chat. Ada Q&A dan butang chat. Di mana Q&A itu sekiranya ada sebarang soalan, khas untuk soalan sahaja. Khas untuk soalan. Kalau ada nak tanya berkenaan dengan slide lah, berkenaan dengan slide, berkenaan dengan penjelasan, berkenaan dengan maklumat tambahan, ditanyakan di ruangan Q&A, type di situ. InsyaAllah saya akan nampak dan saya akan baca insyaAllah. Tapi sekiranya dalam perjalanan sepanjang kita punya sesi ni, saya ada bertanya, saya ada minta pandangan, saya ada mungkin bertanya, ada apa-apa yang tuan-tuan dan puan tahu, ada nak tambah kan, itu letak di ruangan chat. Itu letak di ruangan chat. So kalau soalan di bahagian Q&A, question and answer, itu khas untuk soalan. Dan juga kalau ada komen, feedback, ada apa-apa nak tambah,
kan. Itu dekat ruangan chat insya-Allah. So masa untuk saya letak Q&A ni mungkin setelah saya menyelesaikan beberapa buah slide lah dahulu, mungkin after 10 to 15 minutes saya akan melihat kepada Q&A anda semua. Tapi sekiranya takut lupa soalan kan, so bila-bila masa just type soalan, nanti bila masa dia insya-Allah saya akan buka ruangan Q&A. So sekarang saya buka, saya tengok dahulu, belum ada apa-apa lagi. Bagus, kerana kita belum start lagi, belum ada soalan lagi. Mungkin kalau ada ruangan chat kat sini ada yang dah reply. Ya, tadi saya tanya apa khabar? Dia jawab sihat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah sentiasa beri kita kesihatan, keafiatan sampai akhir bulan Ramadan untuk beribadah kepadanya dan sepanjang umur hidup kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, ini penggunaan yang betul di sini. Okey, insya-Allah. Okey, so ada ruangan chat, ada ruangan Q&A. Okey, boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada Encik Nazri. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita mulakan pada hari ini sesi kita. InsyaAllah kita akan melalui beberapa perkara, pembentangan yang kita akan kongsikan pada hari ini insyaAllah. Tapi tuan-tuan dan puan mungkin ingin saya beritahu dahulu satu perkara bahawa tajuk kita hari ini surah Kahfi tafsir, tafsir surah Kahfi ayat 9 hingga 26. Kalau tuan-tuan puan lihat, itu agak muka surat dia banyak, 3 muka surat dalam Quran. Dan kita ada masa 1 jam. Jadi saya nak beritahu awal-awal, kita akan ambil beberapa perkara yang penting sahaja. Mungkin ada ayat-ayatnya pun tidak saya bacakan kerana ada saya paparkan di skrin. Yang lebih penting adalah untuk kita melihat pada apakah informasi-informasi yang boleh kita dapat daripada surah ataupun tafsir suratul Kahfi ini dan juga pengajaran-pengajarannya. Dari situ kita boleh berbincang sedikit, berkongsi pandangan. Tapi kalau kita nak go through one by one ayat, is almost tak sempat lah, tidak berkesempatan. InsyaAllah kita ambil secara ringkas sahaja. InsyaAllah. Okey. So cara ringkas kita akan melihat pembukaan surah Al-Kahfi ini panggil sebagai muqaddimah, iaitu muqaddimah permulaan, introduction, dan kandungan utama surah Al-Kahfi. Sesi ini adalah sesi yang pertama, insya-Allah akan ada sesi yang kedua dan sesi yang ketiga di mana membincangkan asatizah kita membincangkan juga berkenaan kandungan surah Kahfi, tapi bahagian yang lain insya-Allah. So kemudian kita lihat sedikit keutamaan surah Kahfi, apakah kelebihan, mungkin dah agak popular dah surah Kahfi ni kan. Dan apakah sebab turunnya surah Al-Kahfi ini. Kemudian kita akan ambil huraian ringkas, daripada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Insya-Allah, insya-Allah. Dan akhirnya kita akan ambil rumusan apa yang dapat kita ambil insya-Allah. Kita mula ya tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ia juga dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang turun di Mekah ataupun surah-surah yang turun sebelum hijrahnya baginda Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. So surah Kahfi ini masih lagi banyak di Mekah penurunan dia. Nanti kita akan lihat kenapa turun surah Kahfi ini juga adalah berkaitan dengan soalan yang diutarakan oleh penduduk Quraisy Mekah kepada baginda Nabi SAW. So dia adalah surah Makkiyah dan mengandungi 110 ayat. Insya-Allah. Dan kandungan utama maksudnya bukan ini sahaja, tetapi dia adalah kandungan utama. Dalam surah Kahfi ada beberapa kisah pengajaran yang menjadikan dia surah yang sangat penting dan surah yang kita digalakkan untuk membacanya pada setiap hari Jumaat. Itu nanti kita lihat sedikitlah perkongsiannya tuan-tuan dan puan. So antara kandungan utama dalam surah Al-Kahfi ini adanya berkenaan membincangkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini ada dibincangkan berkenaan dengan adakah Allah itu mempunyai anak dan menafikan dakwaan bahawa Tuhan itu ada mempunyai anak. Maka di situ adalah perbincangan berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kedua pula kita juga ada kisah Ashabul Kahfi yang insya-Allah kita akan ambil pada hari ini. Ada juga kisah yang popular. Saya rasa ni surah paling popular, kisah paling popular lah dalam cerita Ashabul Kahfi ini juga adalah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan mereka berdua. InsyaAllah itu akan disampaikan nanti pada sesi yang kedua tak silap saya. Kemudian ada juga kisah Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang luar biasa kekuasaannya. Tapi itu tak sempat kita bincangkan. Yang terakhir adalah kisah Ya'juj. Saya rasa mungkin ada ya. Sesi yang ketiga ada kisah Ya'juj dan Ma'juj juga insya-Allah. So ni kandungan utama. Selain daripada itu ada juga kisah-kisah kandungan lain berkenaan dengan dua pemilik kebun dan sebagainya. Insya-Allah. Okey, dari sini kita mulakan sedikit berkenaan kita menyentuh berkenaan dengan keutamaan surah Al-Kahfi. Tadi kita ada beritahu bahawa barang siapa digalakkan untuk membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, tuan-tuan. Kan, setiap hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Kerana ada hadis baginda yang lain mengatakan bahawa barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan berikan dia cahaya daripada satu Jumaat hingga ke Jumaat yang lain. Ni cahaya ni bukan jadi power gitu, bukan bersinar-sinar gitu kan. Maksud dia orang boleh nampak. Cahaya di sini adalah panduan, taufik, hidayah daripada Allah SWT untuk melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, maka ia terlindung daripada fitnah Dajjal. Ini riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih juga, riwayat Imam Muslim juga. Barang siapa yang menghafal 10 ayat yang terakhir. Ada hadis riwayat yang 10 awal. Ada hadis riwayat yang 10 terakhir daripada surah Kahfi. Nescaya akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk kita gabungkan kedua-duanya, kita bacalah, selalu sering baca surah Kahfi awal 10 ayat pertama dan 10 akhir ayat yang daripada surah Kahfi, kerana di situ ada jaminan daripada Nabi SAW berkenaan dengan penjagaan daripada fitnah Dajjal. Semoga Allah SWT melindungi diri kita, melindungi ahli keluarga kita, anak-anak kita dan seluruh kenalan-kenalan kita daripada gangguan yang luar biasa ini. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini berkenaan dengan kisah sebab turunnya Suratul Kahfi ni. Apakah sebab turunnya? Secara ringkas dengan cepatlah pasal kita nak melihat kepada itu, bahawa orang Quraisy ini apabila Nabi SAW memulakan dakwah Nabi SAW, orang Quraisy ni sangat meragukan kebenaran Nabi SAW dan mereka mencari sebab untuk meragukan, menidakkan benarnya dakwah Nabi SAW. So, satu hari ni mereka bercadang disuruh oleh ketua-ketua kafir Quraisy Mekah ni untuk pergi kepada kaum Yahudi. Bertanya kepada kaum Yahudi, anda tak pernah dengar tak satu ni? Diorang nak tahu. Nak tahu bukan nak membenarkan tapi nak mendustakan. So pergi pada orang Yahudi, tanya kepada orang Yahudi, tengok apa informasi-informasi yang boleh dapat kita meragukan kebenaran dakwah Nabi SAW. So mereka pergi ke pembesar-pembesar Yahudi yang di mana mereka ni mengetahui kitab-kitab Taurat yang terdahulu. So apabila datang berjumpa pada mereka, mereka mengatakan kami di Mekah ada seseorang mendakwakan Nabi. Apa pandangan kamu berkenaan dengan orang ini dan sebagainya. Maka pembesar-pembesar Yahudi itu mengatakan, baiklah kamu tanyakan kepada orang ini 3 perkara. Kalau dia dapat jawab, sesungguhnya dia benar-benar adalah seorang Nabi. Sekiranya dia tidak dapat jawab akan 3 perkara ini, dia bukanlah Nabi yang benar. So apakah perkara yang disuruh untuk tanya kepada Nabi SAW? Mereka, orang Yahudi itu mengatakan, tanyakan tentang pemuda-pemuda yang mempunyai kisah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan kisah seorang lelaki yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa, yang merantau daripada timur ke barat. Dan yang ketiga, tanyakan tentang roh, tentang permasalahan roh itu. Kalau dia dapat jawab, dia adalah Nabi yang diutuskan. Tapi kalau dia tidak dapat menjawab, dia bukanlah Nabi yang palsu. So orang kafir datang balik nak test Nabi SAW.
Mereka balik terus datang terus jumpa Nabi SAW dan bertanyakan 3 soalan ini. Apa jawapan Nabi? InsyaAllah aku akan berikan pada keesokan hari. Tapi Nabi tidak mengatakan insya-Allah. Ada sedikit kesilapan, Nabi cakap aku akan berikan jawapan esok hari. So kesilapan di sini Nabi tidak mengatakan insya-Allah. Maka bila tunggu esok tak turun-turun wahyu, besok pun tak turun-turun wahyu. Sampai 15 hari tak turun wahyu. Tak turun jawapan akan soalan-soalan yang ditanyakan ni. Maka Nabi SAW pun merasa sedih, merasa berat. So, orang-orang kafir ni dia tanya, kita tanya 1 hari jawapan. 15 hari pun besok ke, macam mana besok dah 15 hari ni? So akhirnya kemudian baru Allah SWT setelah 15 hari, Sayyidina Jibril datang berjumpa dengan Nabi SAW, menurunkan surah Al-Kahfi dan menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy tadi. InsyaAllah. Alhamdulillah. So hari ini kita dah faham kenapa turun surah Kahfi ini, dan ia adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. So permulaan sedikit, ada beberapa ayat yang kita akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca terjemahan sahaja. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Maksudnya Ashabul Kahfi dengan Ar-Raqim itu sahaja ke yang luar biasa? Kamu rasa takjub sangat, rasa pelik sangat, rasa kagum sangat? Itu saja? Allah Taala bertanya untuk menidakkanlah, bukanlah perkara tersebut hanya menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Sedangkan di sana ada banyak lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita lihat. Nanti kita akan lihat nanti insya-Allah. So di sini ada Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Mungkin tuan-tuan dan puan, saya mintalah slide yang selanjutnya ini kan, dia berkenaan dengan, sila kongsikan pengetahuan anda mengenai Ashabul Kahfi di ruangan chat. Terima kasih. So sila kongsikan apa-apa informasi yang kita tahu, yang anda tahu sebelum ini. Tapi harap jangan tulis panjang-panjang lah. Mungkin tulis 1, 2, 3 perkataan sahaja cukup lah. Saya tahu gini, ini, saya dengar gini, ini, itu sahaja. Mungkin kita boleh dapat jawapan di ruangan chat. Saya tunggu, saya dah buka dah ni. Sila saya jemput apa-apa informasi. Alhamdulillah, dah dapat masuk dah jawapan. Pemuda, mereka adalah pemuda, young people, okay good. Pemuda-pemuda dengan anjing. Bagus. Mengenai kisah 7 orang pemuda. 7 pemuda di Gua Kahfi. Pemuda beriman. 7 anak muda yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Tidur berapa 300 tahun, tidur. Nabi Zulkarnain macam mana pula masuk Ashabul Kahfi? Tak apa. Macam mana ni? Oh, banyak jawapan masuk dengan cepat. Saya pun tak sempat baca 7 pemuda dan 1 anjing. Saya besarkan sikit lah. Okey. Tak apa, jangan sorry, tak apa. Ini tempat kita belajar kan. Mungkin surah Kahfi panjang sangat cerita dia, mungkin termasuk Alhamdulillah. Melarikan dari raja yang zalim. Bagus. Ada informasi-informasi yang baru kita sebutlah, yang ada beberapa pengulangan kan. 7 orang pemuda yang Allah izinkan tidur 300 tahun untuk melepaskan diri dari zaman raja yang jahat. Okey. Tidur dalam gua selama 309 tahun. Okey. Chat ini tak dapat dilihat. Ini hanya untuk saya lah yang melihatnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan hanya type saja jawapan saja ya. Okey. Alhamdulillah. 2 pemuda yang miskin dan kaya. Ini bukan what made surah Kahfi awesome. Insya-Allah sesi 3 sesi hari ini akan dikongsikan berkenaan dengan perkara ini. Chat tak boleh dilihat oleh semua ke Ustaz? Memang tak ada. Chat ni untuk saya yang bacakan. Bersama mereka ada seekor anjing kalau tak silap saya. Betul, alhamdulillah. Bilangan pemuda tidak pasti. Apa lagi perkara yang disebutkan yang belum disebutkan oleh orang lain? Gua Al-Kahfi di Jordan. Ni informasi ni. Kisah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kurang tepat sikit ni, belum bukan pada zaman Nabi SAW. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya rasa ini jawapan secara ringkas lah. Salah sebelum, betul. Memang sebelum zaman Nabi SAW. Ini zaman lama, zaman dikatakan setelah Nabi Isa, alaihi salam, pemuda yang kuat imannya. Alhamdulillah, secara ringkas jawapan-jawapan yang diberikan sangat bernas, sangat tepat, sangat baik. Mungkin tapi hari ini kita akan lihat lagi kepada beberapa Allah selamatkan dan memuliakan hamba pilihannya. Masya Allah, alhamdulillah, betul. Baik. Bila mereka keluar, era mereka sudah pun lepas. Betul. Masya Allah. Banyak yang dikongsikan, banyak yang dah tahu dah, tapi tak apa, kita go through lah untuk faedah semua, insya-Allah. Okey, tak apa, masih boleh, nanti saya akan lihat pada chat lagi. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa informasi, just dekat sini, saya boleh baca, insya-Allah. Ini untuk saya ya. Ini untuk saya. Okey. Okey. So kita teruskan, insya-Allah. Okay. So di sini Allah SWT, tadi kita melihat Allah SWT mengingatkan supaya tidak merasa takjub. Jangan rasa kagum apabila mendengar kisah Ashabul Kahfi. Maksudnya kagum tetap kagum, tapi bukan itu saja kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih luas lagi. Allah SWT kata, perhatikan langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, malam dan siang, kan? Bintang-bintang dan planet-planet, ini semua adalah kekuasaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Lihat pada diri manusia itu juga. Walaupun Ashabul Kahfi macam kisah ni memang awesome, memang ada kelebihannya kan. Tapi jangan hanya kagum satu aspek saja, banyak lagi bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita ambil, kan. Okay. So Ashabul Kahfi maksud dengan penduduk gua. Penduduk gua ataupun pemuda-pemuda, Ashabul penduduk lah. Ashabul Kahfi penduduk gua. Dan juga tadi dalam Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Raqim? Ar-Raqim ni ada beberapa pandangan. Tapi pandangan yang paling banyak mengatakan Ar-Raqim adalah batu bertulis. Bawa batu, dulu tak ada kertas kan. Batu bertulis di mana dicatatkan nama-nama Ashabul Kahfi dan keturunannya. Dan sebab mereka berada dalam gua tersebut. Okay, so Ar-Raqim itu adalah kebanyakan yang mengatakan dia adalah batu bertulis berkenaan dengan nama-nama dan juga kehidupan, sedikit-sedikitlah berkenaan dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Dan ada juga mengatakan dia adalah anjing yang menjaga mereka. Tadi ada dalam jawapan-jawapan dia mengatakan ada anjing, kemudian anjing dan sebagainya kan. Ar-Raqim juga mengatakan adalah anjing. Ada pandangan lain juga mengatakan Ar-Raqim ni juga adalah kawasan di mana gua itu terletak. So ini macam tulisan batu-batu ni contohlah, ini tulisan Firaun ni sebenarnya. Tapi yang tadi kita kongsi tadi adalah tulisan batu bertulis, nama-nama dan informasi yang diberikan. Okey, tadi ada informasi mengatakan Ashabul Kahfi ni terletak di Jordan. Kalau kita tengok di skrin ni, kalau kita Google kita akan dapati Cave of the Seven Sleepers, kan, Ashabul Kahf, dia akan menunjukkan di kawasan di Jordan, di kawasan di Jordan. Mungkin kita boleh lihat sebentar. Bentar saya tengah nak tukar skrin, nak share skrin yang lain. Okey. Ini saya lihat kepada Google Map, kepada Google Map. Ini gambar yang tadi yang kita ambil tadi di sini, di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita just letaklah orang Google ni untuk kita sampai ke sini. Okey. Kita dah berada di depan Ashabul Kahfi punya gua. Ini yang dikatakan nama tempat dia, pandangan di sini. Ini yang paling popular lah, paling popular keadaan dia. Kawasannya di sini, ini kawasan dia. Dah ditulis
Mana kawasan Ashabul Kahfi ni dia tulis. Okey, ni ada yang tanya nampak saya tak nampak skrinnya. Tadi saya matikan saja tapi ni saya dah buka balik kan. Saya dah nak buka skrinnya, dah nampak balik ya. Okey. So ni boleh lihat-lihatlah dalam sini tapi tak boleh masuk. Boleh kat sini je, ni ada orang lah. So nanti dekat dalam slide saya insya-Allah ada sikitlah gambar-gambaran keadaannya ya di dalamnya dan sebagainya. Siapa nak explore lebih lagi boleh lagi lah. So ada khilaf ya, ada beberapa keadaan di mana dikatakan Ashabul Kahfi di sini dan di sana. So ada banyak dokumentari yang dilakukan berkenaan dengan so ini terletaknya katakannya di Jordan. Ada juga mengatakan di Ephesus, macam mana Ephesus nak sebut ni. Ini yang diklaimnya sahajalah. Okay, so siapa kalau minat nanti boleh carilah. Just Google, tengok-tengok The Cave of the Seven Sleepers. Kan, kemudian just dia ada masjid kat sebelah dia lagi, masjid Ahlul Kahfi ya. Just tarik orang kecil ni dan letakkan dia di skrin, insya-Allah dah sampai ke. Ini kawasan masjid dah lah. Ini kawasan masjid. Kan, dia nampak tak ditulis ni? Apa ni ditulis ni? Ni masjid Kahf Ahlul Kahfi. Kan, ada masjid Ashabul Kahfi lah. So ini pandangan yang antara popular lah berkenaan dengan kedudukan Ashabul Kahfi ini. Adakah ini gua asal atau dah reconstruct? Saya rasa mesti dah kena reconstruct lah. Dah reconstruct. Tapi tapak dia yang penting adalah dia punya kawasan dan tapak gua yang ditunjukkan di sini. InsyaAllah. Okey, kita kembali kepada slide insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh explore. Just pergi Google Map, just type Cave of Seven Sleepers ni boleh bersiar-siar. Kita kan sekarang perintah berkurung kan, tak boleh keluar kan. Tapi at least ada alam maya ni kan, seolah-olah macam kita dah sampai Jordan lah. Kalau ada peluang nanti siapa-siapa ziarah, bolehlah pergi melihat kepada perkara tersebut. Okey. Dia berkongsi berkenaan dengan video beliau pernah lihat berkenaan sebelum ini berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Ada beberapa video di YouTube lah. Kalau kita nak lihat nanti, kita boleh lihat nanti. Okay. So, kita kembali kepada kita punya slide. InsyaAllah. So, kita kembali kepada slide dahulu ya. Okay. So, tadi kawasan kita dah tunjuk lah. So, okey. So kita tinggal lagi setengah jam. InsyaAllah cepat masa dia. So apa yang kita ingin ambil daripada ayat yang ke-10 tadi. Kisah Ashabul Kahfi ni adalah segolongan pemuda. Segolongan pemuda. Saya tak dapat kisahkan bercerita berkenaan daripada awal sampai habis. Saya akan ikut flow of the ayat, flow of the tafsir. So apa yang dibincangkan di situ, dibincangkan secara ringkas lah dahulu. Okay? Kerana kita punya masa 1 jam agak sangat tidak memadai lah untuk cerita dengan begitu panjang. Tapi yang penting kita nak, bila kita baca suratul Kahfi tu, kita sampai pada ayat-ayat tertentu, kita terlintas fikiran kita berkenaan huraian ayat, berkenaan fungsian yang dapat kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, huraian daripada ayat yang ke-10 tadi yang berkenaan jangan kamu menyangka bahawa Ashabul Kahfi ini saja yang agung. Kerana ada kekuasaan-kekuasaan Allah yang lain yang masih takjub, yang kekal sampai sekarang yang boleh kita melihat dan kita mengkagumi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So kisah Ashabul Kahfi ini adalah berkenaan dengan beberapa pemuda yang beriman yang ingin menyelamatkan diri mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan diri mereka kerana kejujuran yang ada dalam hati mereka, keimanan yang kuat dan jitu untuk menyelamatkan agama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka jalan, memberikan mereka ilham untuk menyelamatkan diri mereka ke dalam gua. Mereka bersembunyi di dalam gua. So gua ni ada kisah-kisah lah pada zaman Nabi SAW pun. Nabi sebelum dapat turun wahyu, Nabi duduk seorang diri di dalam gua Hira, di mana sebelum Nabi dapatkan wahyu, kemudian Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi pergi ke gua Sur.
So dalam Islam ada beberapa gua-gua yang agak signifikan lah. Dan ini juga Ashabul Kahfi, gua ini. So semua adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Ashabul Kahfi ini memasuki ke dalam gua ini, mereka sambil berdoa, nak masuk dalam doa. Doa mohon rahmat dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami rahmat kamu kan. Atina ladunka rahmah. Berikan kami rahmat dan kasih sayangmu dan kemudahan. Kami kan nak selamatkan agama kami. Masuk dalam gua apa yang ada, kan tak selesa, tak tahu apa jadi kan. So minta daripada Allah Subhanahu wa taala. So apa yang dapat kita pelajari di sini adalah usaha campur doa dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha mereka melarikan diri ke dalam gua, doa mereka ketika nak masuk ke dalam gua, dan tawakal mereka setelah masuk ke dalam gua. So di sini ada beberapa perkara yang dapat kita lihat. Kemudian setelah kita melihat kepada ayat yang ke-10, kita melihat kepada ayat yang ke-11 dan 12 juga. Di sini yang penting untuk kita melihat di sini adalah huraian ayatnya. So di sini adalah gambar ini diambil daripada internet juga. Ini kawasan dalam gua Ashabul Kahfi tadi. Ada kedudukannya seperti ini. Saya rasa ni dari konstruk ataupun dari tak mustahil juga, memang keadaan asal tak mustahil. Pada zaman dahulu dah ada civilization, dah ada ketamadunan untuk membuat perkara-perkara seperti ini dan ukiran-ukiran dan sebagainya kan. So mungkin di-preserve dan sebagainya. Okay. So bahagian dalam daripada gua Ashabul Kahfi. Apa yang penting untuk kita lihat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala apabila masukkan mereka ke dalam gua tersebut, Allah menjadikan sesuatu yang menutup telinga mereka yang membenarkan mereka untuk tidur jangka masa yang lama. Kan? So aktiviti mereka di dalam gua ini juga adalah disebutkan dalam tafsir-tafsir adalah mereka ni solat, kan, berpuasa, mereka juga apabila masuk ke dalam gua ni ada bekalan lah, bukan main masuk terjun macam gitu saja. Ada bekalan, ada duit sedikit, ada makanan sedikit, kan. Ada juga anjing ya yang menjaga pintu gua tersebut, kan. Dan aktiviti mereka di dalam gua itu juga mereka solat, berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis akan keadaan umat mereka dan sebagainya. So mereka ini adalah pemuda-pemuda yang ingin menyelamatkan iman mereka daripada raja yang zalim yang dinamakan Raja Dicyanos. Di mana raja ini adalah raja yang menyembah patung dan beliau memaksakan semua rakyatnya untuk menyembah patung juga. Dan dia pergi kepada setiap kampung, kota-kota, siapa yang tak beriman kepadanya, siapa tak menyembah patung akan dibunuh. Kan. So pemuda-pemuda ini mereka apabila tahu akan perkara ini mereka bimbang lah untuk disiksa dan diazab dan dibunuh. So, mereka melari menyelamatkan agama mereka masuk ke dalam gua. Dan setelah mereka masuk ke dalam gua, mereka ini ditidurkan, ditutupkan telinga mereka, ada tabir supaya bila tidur tu dapat tidur dengan aman. Kalau bising keadaannya tak dapat tidur dengan baik lah. Kecuali ada orangnya yang tidur luar biasa sikit kan, bom meletup pun dia tak dengar, tu lain, tu bukan level Ashabul Kahfi, tu level saya katnya kan. So mereka tidur lama, jangka masa yang lama, 309 tahun. Macam mana boleh tidur 309 tahun? Inilah antara perkara keajaiban yang berlaku dengan kekuasaan Allah SWT menidurkan mereka selama 309 tahun. Setelah tidur dengan jangka masa yang begitu panjang dan lama, mereka pula dibangkitkan semula daripada tidur mereka. Ya. Kan. So kemudian ayat yang ke-13 dan ke-14, mereka adalah pemuda-pemuda yang menerima petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguatkan hati mereka, Allah yang dicampakkan taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Nasrani kira the followers of ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu dalam tafsir mengatakan siapa yang menyebut nama Nabi Isa akan dibunuh. Raja itu nak orang menyembah berhala. Siapa yang bercakap-cakap pasal Nabi Isa ni semua akan dibunuh.
Dan pemuda-pemuda ni ala millati Nabi Isa alaihissalam, kan. So mereka melarikan diri kerana takut dimurkai Raja Dkianos kerana tidak mahu menyembah berhala. Okay. So ayat-ayat ni agak saya ambil ringkasannya sajalah. Ni ada dituliskan Cave of the Seven Sleepers, Byzantine tombs. One mention in the Quran is the story of the seven sleepers. Kita panggil Ashabul Kahfi lah. Kita tak panggil orang ni, kita tak panggil 7 orang tidur. Kita tengok Ashabul Kahfi. Okay. So antara perkara yang berlaku pada mereka adalah apabila mereka ni beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan raja yang mengajak membawa ajaran menyembah berhala ini tidak mempunyai dalil-dalil yang sahih dan jelas. Sembah berhala, apakah bukti yang berhala ini berkuasa? Apakah bukti ketuhanan mereka? So apabila diberikan pada pemuda-pemuda ini, mereka melihat ini adalah bukti yang tidak kuat, tidak jelas. Kenapa kami nak menukar agama? Bukankah agama kita adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan Allah Tuhan yang satu? So apabila mereka Dkianos dan juga kaumnya tidak mengemukakan dalil yang kuat untuk menyembah Tuhan mereka, mereka rasa ini adalah agama yang tidak benar dan mereka akan dipaksa untuk mengikut agama tersebut. Di situlah mereka akhirnya pun melarikan diri ke dalam gua untuk mencari perlindungan. Dan itu adalah rahmat daripada Allah SWT memberi jalan keluar. Apa saja kesusahan yang kita ada, insya-Allah akan ada jalan keluar. Jangan kita merasakan bahawa contohlah dalam keadaan seperti ini, mungkin gua kan, gua tutup dah, apa nak jadi daripada kita kan. Kalau kena tangkap memang tak boleh lari kan. Dan sebagainya. Tapi Allah SWT dengan rahmat ini memberikan keutamaan dan kelebihan. So bahagian awal daripada ayat yang tadi telah kita ambil, beberapa ayat daripada ayat 9 hingga 16, huraian ringkasnya adalah turunnya surah Kahfi adalah untuk mendidik baginda bahawa hidayah adalah milik Allah SWT. Dan bahawa Allah yang beri hidayah. Banyak kaum-kaumnya, kaum-kaum Ashabul Kahfi ini ikut. Tapi ada juga yang tak ikut ajaran dan kehendak Dkianos itu, Raja Dkianos. Dan ramai juga yang dibunuh. Ramai yang dibunuh dan diazab. Okay? Tapi Ashabul Kahfi ini melarikan diri untuk menyelamatkan agama mereka. Kerana tidak mahulah semua orang yang beriman tu terhapus daripada muka bumi ini. Juga memberi motivasi kepada baginda Nabi SAW. Mana baginda juga diancam, diberi kesusahan oleh orang kafir Quraisy. Bahawa orang dahulu pun dah diberi kesusahan. Dan Allah juga SWT telah memberikan jalan keluar dan menjadikan keselamatan bagi mereka. Maka bagi Nabi SAW juga Allah akan berikan perkara yang tersebut. Dan perkara yang ketiga adalah bahawa kisah Ashabul Kahfi ini adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan antaranya adalah Ashabul Kahfi yang perlu kita baca ini. Okay? So ini permulaan. Permulaan bahagian pertama ni adalah berkenaan dengan bahagian pertama pun, tapi kita tinggal 20 minit lagi. Tapi tak apa, insya-Allah setelah ini kita ambil agak ringkas sedikit. Permulaan dia adalah berkenaan dengan kisah pemuda yang menyelamatkan diri mereka, berdoa kepada Allah SWT, Allah beri jalan keluar kepada mereka. Itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuan-tuan dan puan, kita dah sampai pada masa kalau ada apa-apa persoalan, ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Okey, soalan di sini. Salam Ustaz, nak tanya kenapa memula dengan ayat 9 tapi bukan ayat 1? Betul lah. Ini bukan kita nak ambil seluruh surah Kahfi, kita nak ambil pengajaran daripada surah Kahfi. Dan tajuk saya hari ini adalah 9 hingga 26 kerana berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Dengan Ashabul Kahfi. So cerita Ashabul Kahfi ini bermula daripada ayat yang ke-9, bukan ayat yang pertama. Ya. Ustaz tadi about the cahaya. Could you advise again? Sorry didn't catch. Allah berikan cahaya. Okey, cahaya ini adalah apabila kita membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, dan dalam hadis baginda Nabi SAW ada yang kata isnadnya baik, sahih, beritahu bahawa barang siapa yang pada hari Jumaat membaca suratul Kahfi, Allah akan berikannya cahaya pada badan tubuh badannya daripada satu Jumaat hingga ke satu Jumaat yang lain. Cahaya ini adalah cahaya taufik dan hidayah. Bila kita baca surah Kahfi, Allah akan mudahkan kita buat amal ibadah
sepanjang minggu tersebut. Allah akan mudahkan kita nak buat benda yang baik. Allah akan mudahkan kita buat perkara yang Allah redha. Nak sembahyang sunat lebih senang, nak baca Quran lebih senang, nak sedekah lebih pun senang. Itu dimaksudkan dengan cahaya. Saya boleh jelaskan tentang fitnah Dajjal dan bila ia berlaku dan macam mana fitnahnya. Ini tajuk kita hari ini tak dapat nak cover. Tak dapat nak cover berkenaan dengan kisah Dajjal itu. Ada yang mengatakan jumlah tidak ketahui. Jadi sejauh manakah kebenaran jumlah 7 itu? Ini adalah riwayat yang paling popular lah. Dalam tafsir-tafsir para ulama, dalam tafsir kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir, nanti ke akhir perkongsian ini saya tunjuklah beberapa rujukan kitab-kitab tafsir ulama-ulama kita menuliskan dan kebanyakan mempunyai pandangan yang kuat dia adalah 7 orang lah. 7 orang dan seekor anjing. 7 orang dan seekor anjing. Ini daripada ruangan question and answer. Sekiranya ada soalan dan pertanyaan apa-apa, boleh berikan soalan dan sebagainya. Adakah gua ini man-made atau naturally like that? Okay, ini saya rasa gua ni dah memang naturally macam gitu. Kan? Pada zaman dahulu memang banyak gua-gua yang telah tersedia dan mungkin diperbaiki saja, dan zaman sekarang pun bila kita tengok tadi cantik kan, kotak dan sebagainya, tak mustahil juga tapi wallahu a'lam. Apa kesudahan The Seven Sleepers? The second part kita akan tengok lagi lah. Kenapa anjing dan bukan binatang yang lain? Kenapa anjing? Anjing itu dikatakan adalah milik dikatakan ada 2 pandangan. 7 orang tadi dikatakan 7 tu semua bersahabat. 7 pemuda yang daripada golongan diraja. Mereka pun di golongan diraja. So 7 Ashabul Kahfi. Ada pandangan yang lain mengatakan mereka sebenarnya 6 orang. 6 orang, tapi dalam perjalanan nak pergi ke gua ini mereka tersempat 1 orang pengembala kambing dan anjingnya. Dulu pengembala kambing, anjing dia is the helper kan, nak jaga kambing kan. So orang ikut 7 ni adalah pengembala kambing yang beriman juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. So sebab tu jadi anjing, tak jadi binatang lain. Dan anjing ini juga dia mengawal di pintu gua. Kalau binatang lain, kucing dia tak boleh mengawal lah. Ni anjing ni dia mengawal, dia duduk dekat depan. Okey. Okey. Ya'juj Ma'juj, insya-Allah sesi Ya'juj Ma'juj akan ada hari ini insya-Allah. Tak silap saya pada sesi yang ketiga, sesi yang ketiga nanti ada berkenaan Ya'juj Ma'juj insya-Allah. Kemudian ada apa ni? Surah ini diturunkan 7 orang ini sudah meninggal. Ini cerita zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mereka tidur selama 309. Ada lagi sambungan sedikit lagi, lagi sambungan sedikit berkenaan dengan Ashabul Kahfi ni, apa yang berlaku kepada mereka insya-Allah. Okey. Ada gua Ashabul Kahfi. Kenapa ada kata dekat mana ni? Dekat Turki dan sebagainya. Semua banyak tempat yang claim lah. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kita mengetahui kisahnya dan mengambil pengajarannya. Literally 100% nak cari, para ulama pun berbeza pandangan. So kita agak susah lah untuk melihat pada perkara yang tersebut. Ya. Alhamdulillah banyak komen-komen chat yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana respon dan juga berkongsi pandangan dan juga berkongsi soalan dan sebagainya. Okey. Ada apa lagi yang ada information yang sahih tak nama mereka? Dalam kitab-kitab tafsir ada berkenaan nama mereka. Nama yang paling popular sekali Ashabul Kahfi ni adalah Tamlikha. Pernah dengar? Ada Ustaz Tamlikha kat Singapura ni. Tamlikha ni adalah nama yang sangat popular. Popular maksudnya dalam kitab-kitab tafsir. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi ada menyebut nama Tamlikha. Ada kitab tafsir lain juga menyebut nama-nama mereka secara lengkap, 7 nama, nama-nama mereka dalam berbentuk Greek gitu, lebih kurang macam tu. Okay, so kalau ada sempat boleh cari, itu ada sumber-sumbernya. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan cover sampai ayat ke-26 dari segi huraiannya sahaja. Okay. Okay, kita teruskan ya. Kita teruskan, ada masa sedikit lagi. InsyaAllah. Okay. Okay, so kita lihat kepada ayat yang ke-17.
Ini keadaan dekat dalam gua, belum habis lagi cerita dia, baru setengah jalan. So apabila, macam mana mereka boleh tidur dalam jangka masa yang panjang? So ni dari sebelah sudut saintifik pula. Kajian-kajian sains berkenaan macam mana boleh memungkinkan seseorang itu hidup 309 tahun, bukan saja dengan kekuasaan Allah. Memang obvious kekuasaan Allah tu kun fayakun, jadilah, without any reason, without any scientific. Tapi ada juga kajian sains menunjukkan macam mana mereka ni mampu untuk 309 tahun tidur dekat dalam gua tersebut, dan apabila mereka bangun dalam keadaan sempurna. So antara perkara yang disebutkan dalam ayat 17 ni adalah pintu gua tidak disenari oleh panas matahari yang berbahaya. Maksudnya matahari tak masuk secara direct kepada tubuh badan mereka dan tidak merosakkan tubuh badan mereka. Kan? So matahari hanya masuk ke dalam, cahayanya masuk ke dalam gua untuk memberi ventilation, memberikan kehidupan, tapi tak kena pada tubuh badan mereka. So apabila mereka tidur tu tidak memberi kesan. Mereka tidur dalam keadaan tenteram tanpa sebarang gangguan. Tadi kan ada ditutupkan telinga mereka, juga ia adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Berkenaan ini Allah dah susun, Allah dah susun. Nanti kita akan lihat lagi dari segi cahaya, dari segi ventilation, dari segi nyenyaknya tidur mereka. Lagi nanti ada beberapa ayat lagi sebelum itu berkenaan dengan bagaimana mereka tu tidur, Allah memalingkan mereka sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Macam kita tidur kan. Kalau kita tidur satu side je lama-lama sahaja, kita bangun satu badan sakit kan. Tapi kalau kita kanan kiri tukarkan badan, kita tak terlalu sakit. Dan mereka, keadaan mereka tidurnya begitu. Ya. So ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. The chosen cave adalah cave yang memang Allah yang pilih lah. Ada penataan cahaya dia, bukan tertutup, tak ada ventilation dan sebagainya, dan sebagainya. The conclusion adalah bila Allah memberi hidayah, bila Allah memberi pertolongan dan kemudahan, dia akan dapat kemudahan tersebut di dunia ini dan juga di akhirat. Kalau Allah kasih kemudahan, Allah akan mudahkan dengan segala-galanya. Kita tak perlu nak fikir, macam mana macam ni. Kalau Allah dah mudahkan, that's it. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ni keadaan mereka masih tidur lagi. Dan apabila mereka tidur, bagaimana keadaan mereka tidur? Kita tengok gambar ni kan, apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan telinga mereka. Telinga tertutup kan tadi kan, tapi mata mereka terbuka. Mata tak tertutup. Mereka tidur mata terbuka. Kan? So ni katakan di sini adalah kenapa, agar tidak mudah rosak kerana tak terdedah dengan udara kan. Kalau tertutup saja 309 tahun nanti nak buka susah kan. So dia terbuka, mata dia terbuka. Ada ventilation, ada udara, ada oksigen dan sebagainya. So ia menjaga kesihatan mata tersebut dari segi saintifik. So ni cara mereka tidur. Mereka tidur tertutup tapi mata terbuka. So kalau orang tengok memang terkejut juga. Anjing itu juga tidak rosak badannya. Tadi dalam ayat ni membicarakan bahawa apabila mereka baring tu, Allah pusingkan kanan kiri, pasang kanan dan kiri. Tapi anjing tu tak pusing kanan kiri. Anjing tu stay all the way macam itu saja. Dan dalam kajian saintifik, saya baca juga dalam berkenaan anjing ni, kalau dia duduk selama-lamanya, lama jangka masa yang panjang, dia tak akan rosak bahagian tertutup dia. Kalau kita manusia akan rosak, binatang lain akan terosak. Rosak dia punya bahagian dia kerana tertekan lama, tak kena udara kan, dan dia jadi gatal-gatal, boleh rosak dan sebagainya. Tapi kalau anjing tak ada masalah. Ni saya baca dari segi saintifik dia lah. Kalau saintifik tu salah, kajian tu yang salah lah, bukan saya. Okay. So dikatakan anjing. Ni tadi ada yang tanya kenapa anjing. Ada kelebihan pada anjing kan. Ni yang tadi saya katakan tadi, Imam Ibn Katsir mengatakan ia adalah anjing untuk berburu milik salah seorang daripada mereka. Ada juga yang mengatakan inilah anjing pengembala kambing yang mereka bertemu dengan mereka. So ada beberapa pandangan berkenaan dengan perkara ini. Okey. Okay, dia ada beberapa soalan sikit, nanti saya bacakanlah. Nama-nama pemuda ni dah cari, dah Tamliha, Maksalmina, Yunius, Suriulus, Zunanis ni ada dekat dalam kitab tafsir juga ada. Tapi mungkin
susah nak dipastikan, tapi pandangan para ulama kita ambil lah, tidak ada masalah. Okey. So ni keadaan mereka tidur. Kemudian daripada ayat ke-19 pula, ini apabila mereka dah bangun pula, dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka daripada tidurnya. Ya, ni keadaan tadi awal-awal sebelum masuk gua. Sekarang dah masuk ke dalam gua, dah tidur. Sekarang keadaan mereka bangun pula. Okay. So apa yang penting adalah apabila mereka bangun dalam keadaan badan, rambut dan kulit mereka sihat. Macam mereka tidur sekejap. Sampai diorang pun tak terperasan langsung. Sebenarnya mereka tidur 309 tahun. 309 tahun. Badan, rambut, kulit mereka semua tetap sihat. Dan mereka tidur selama 309 tahun lamanya. Sehingga mereka sendiri tertanya-tanya, tapi ada yang rasa macam tidur sekejap. Tapi ada juga yang rasa dah tidur lama dah. Lama ni kita tidur ni. Kadang-kadang kita pun kat rumah kan kalau dah tidur nyenyak gitu kan. Dah pukul berapa ni? Dah pukul berapa kan? Kita rasa macam lama kita tidur kan. Dan apabila mereka bangun ni, apabila mereka bangun 309 tahun, raja yang jahat tadi, raja yang membawa kepada penyembahan berhala tu dah meninggal. Pengikut-pengikut dia dah meninggal. Dan Allah SWT telah ubahkan generasi demi generasi dan sampai pada setelah 309 tahun ini, yang sedang menjadi raja adalah seorang lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh yang beriman kepada Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Dan ada kaumnya yang masih lagi tidak beriman, yang masih begitu ikut-ikut yang agama raja terdahulu, yang masih menyembah berhala. So raja ni, tapi yang in charge sekarang adalah raja yang baik, raja yang soleh. Tapi mereka tak perasan. Okay, kerana mereka tidur kan. So apabila mereka bangun setelah 309 tahun. 309 tahun tu apa yang dapat kita pelajari? Bila mereka bangun tu, mereka tak sedar yang mereka dah tidur selama 309 tahun. Mereka tak tahu kan. So mereka takut para penganut Daqyanus, raja yang zalim tadi, jumpa tempat mereka dan mereka akan disiksa. Kan, ini sebelum keadaan mereka tidur. Kemudian Allah bangunkan mereka dalam keadaan yang seperti asal, mereka tak perasan pun. Kan? Tak ada something happen, tak age pun, muka tak jadi tua ke, berkerut ke, rambutnya panjang luar biasa, kukunya panjang luar biasa ke, tidak, macam biasa juga. Kan? Dan mereka bila bangun tu mereka bimbang berkenaan dengan apa dah jadi ni sekarang, keadaan bilanya macam mana dan sebagainya. Tapi apa yang penting di sini adalah buktinya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru 309 tahun tidur Allah boleh bangunkan semula. Inilah antara rukun iman kita bahawa akhir nanti pada hari kebangkitan, hari kiamat akan dibangkitkan semua yang telah meninggal daripada zaman Nabi Adam. Itu dah berapa ratus tahun tu dari sampai sekarang. Tidak ada mustahilnya kerana Allah ada kasih glimpse of example di mana Allah tidurkan lama dan Allah bangunkan macam biasa. Tak ada apa-apa pun langsung. Maka di sini kita juga percayalah bahawa hari kebangkitan ini pasti akan berlaku dan akan datang dan pasti akan terjadi kepada diri kita, kan. Sini ada translation dia. So apabila mereka bangun dari tidur, ada yang berselisih pandangan lah berapa lama mereka tidur, ada berselisih tentang berapa banyak bilangan mereka dan sebagainya, kan. So Allah SWT menceritakan tentang perselisihan tentang jumlah tahun. Ada yang kata 300, ada yang kata 309 dan sebagainya. Ada yang kata kami ni 7, ada yang kata kami ni 8, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Banyak ada perbezaan pandangan. Bila kita tak tahu sesuatu perkara, apa yang perlu kita ketahui? Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui, yang Maha Maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terzahir, apa yang kita tak tahu beratusan tahun, semua Allah SWT yang Maha mengetahui. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So apabila mereka keluar secara ringkas apabila mereka keluar sebenarnya mereka dah berjumpa dengan masyarakat yang beriman
sebenarnya. Dan akhirnya bila mereka diterima oleh masyarakat mereka, kerana mereka adalah orang-orang yang beriman dan masyarakat ketika itu sudah beriman, dan begitulah caranya Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi daripada siksaan raja yang zalim. Kemudian bahagian akhir-akhir daripada ayat ni, ayat 24 dengan 25 ni, berkenaan dengan ayat yang Allah beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in," dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu perkara kecuali kamu katakan aku akan lakukan yang demikian nanti dengan izin Allah, insya-Allah. Maksudnya apa? Didikan, bimbingan daripada Allah SWT kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak melakukan sesuatu perkara, satu perkara yang pada masa hadapan kita akan lakukan, adabnya adalah dengan mengatakan insya-Allah. Kembalikan urusannya kepada Allah. Insya-Allah saya jumpa besok. Insya-Allah saya laksanakan. Tapi insya-Allah ni insya-Allah yang betul. Jangan insya-Allah Melayu. Ada insya-Allah sebagian orang. Insya-Allah tu memang dia macam just nak escape. Insya-Allah ni adalah insya-Allah yang sebenar. Ni adalah adab. Adab untuk kita katakan insya-Allah. So tadi Nabi tidak mengatakan insya-Allah apabila ditanya oleh orang kafir Quraisy bila nak kasih jawapan. Nabi kata besok. Tapi Nabi tak terlupa nak cakap insya-Allah. Tu 15 hari tertangguhnya wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bahagian akhir daripada huraian kita pada hari ini adalah kisah Ashabul Kahfi ni tak ada orang boleh tahu. Kalau bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukanlah betul Nabi ni diutuskan oleh Allah dan diberikan wahyu, tak ada orang akan boleh tahu. Yang ditahu adalah orang-orang Yahudi yang sebelum itu kan, yang mereka membaca kisah ni mereka tahu kan, ataupun orang Nasrani yang mengetahui akan perkara ini. Dan Nabi tak baca kitab-kitab mereka. Menunjukkan ini adalah berita datang daripada Allah SWT kepada baginda Nabi SAW, membuktikan kebenaran risalah baginda SAW. Ada yang mengatakan mereka tidur selama 300 tahun, ada yang mengatakan 309 tahun. Ini adalah pandangan yang lebih tepat lah. 300 tahun yang kami tambahkan. Dan Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Apa saja perbezaan pandangan itu, yang benar pandangannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang berlaku. Kita ni, manusia ni tak ada cara untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Insya-Allah. Rumusan kita adalah kepentingan iman dan tawakal kepada Allah. Selamatkan, yang penting kita beriman pada Allah, tawakal pada Allah. Insya-Allah Allah akan beri kita jalan. Seperti sekarang kan dalam keadaan Covid ni sebagainya kan, macam-macam yang terjejas. Penting kita beriman kepada Allah, tawakal, redha dengan qada ketentuan Allah SWT. InsyaAllah Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan kemudahan. InsyaAllah di dunia dan juga di akhirat. Perbezaan hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Hidayah dapat hidayah tapi dia tak dapat jalan, tak ada cara. Tapi kalau dapat hidayah dan taufik, dapat hidayah, kesedaran, taufik, kemudahan untuk melakukan amalan baik. Sebab itu kita minta taufik dan hidayat. Dan akhir sekali kisah Ashabul Kahfi ni bukan yang penting kita nak tahu 309 tahun. Betul ke Ustaz? Betul ke Ustaz 309? Bukan 300, bukan. Itu bukan. Betul ke 7 orang ke 6 orang ke? Itu adalah anggaran. Kan? Tapi pengajaran yang lain yang perlu dapat kita kongsikan, itu adalah perkara-perkara yang lebih penting lagi, insya-Allah. So, kita masih dah jam 11. Mungkin saya boleh tengok sebahagian ni ada yang chat-chat ni semua. Apabila mereka bangun, siapakah Nabi di daerah itu zaman itu? Tak ada, belum, mereka masih lagi the period before Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka itu masih pengikut Nabi Isa alaihi salam. Apabila mereka bangun ketika itu, ada satu daripada mereka tu keluar pergi cari makan. Sembunyi-sembunyi. Dulu diorang belum tahu kan keadaan itu, raja tu masih hidup lagi tidak, sembunyi. Tapi seorang tu, yang tak salah nama dia Tamliha ni, pergi kedai nak belikan makanan. Bila dia jalan-jalan kat kedai tu, dia dengar orang cakap Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Tapi dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kehormatan. So, dia pun terkejut. Dulu sebelum tidur, Nabi Isa ni nama tak boleh sebut. Akan disiksa, dibunuh, dipancung. Tapi sekarang ni ada pula. Banyak pula orang cakap. Dan sebagainya. Okay. Saya tengok question, rasa ada soalan ke tidak? Apa ni? Salam Ustaz, gua ni sesiapa boleh masuk. InsyaAllah sekarang dah dibuka lah, dah dibuka sebagai
tempat persiaran, boleh masuk, boleh tengok. Macam kita boleh pergi gua Sur dengan gua Hira. Seperti kita pergi umrah, boleh. Kenapa kami dilarang untuk masuk ke dalam gua demikian? Saya tak ingat ada dilarang, saya tak pernah dengar. Yang dilarang tu adalah pergi ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Seperti pergi ke tempat Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Itu adalah tempat-tempat yang diberi kemurkaan Allah. Kita dilarang untuk pergi tempat tersebut. Bukan tak boleh pergi langsung, boleh pergi tengok sekejap, ambil iktibar, balik. Okay? Bukan jalan-jalan ambil masa kat situ. Okay? So adakah surah ini memberi kita perlindungan tertentu? Naam. Ya, yang tadi kita ada beritahu berkenaan dengan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dilindungi daripada fitnah Dajjal. Okay? Tuan-tuan dan puan, surah Kahfi ini ada panjang, 110 ayat. Saya dapat ambil satu bahagian. InsyaAllah ada sesi kedua, ada sambungan lagi. Sesi yang ketiga pun masih dekat surah Kahfi lagi. InsyaAllah. Okay? Jika ada masa dia share yang tersirat dalam 10 ayat pertama dan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tafsir hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Muslim, boleh dapat dalam buku-buku tafsir lah. Saya tak sempat nak share. Tadi saya ada sebutkan hadis dia di riwayat Abu Darda. Riwayat sahih bahawa barang siapa yang membaca 10 pertama daripada surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada Allah SWT daripada fitnah Dajjal. Apa kandungan dia? Apa kandungan awal dan akhir? Itu kita tak ambil. Ini kepada tuan-tuan dan puan untuk melihat dan mengkaji lebih dalam lagi. Bagian saya tajuk dia Ashabul Kahfi, saya dapat ambil sedikit lagi lah. Bagaimana hukum bagi mereka meninggalkan sembahyang selama ratusan tahun? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tertidur tidak ada hukumnya. Kan? Orang yang tertidur tidak ada hukumnya. Kan? Okey. So itu adalah tak ada masalah mereka tidak sembahyang dan sebagainya. So adakah kisah Ashabul Kahfi di Bible Nasrani? Ada juga. Mungkin ada pada orang-orang Yahudi. Ada. Sebab tu kalau bila baca dekat, cuba awak Google kat internet, banyak cerita The Cave of the Seven Sleepers bukan hanya dalam Quran, ada dalam agama-agama lain juga ada menceritakan berkenaan dengan kisah ini, kisah sejarah ini. Okay? Berkenaan dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal saya tak sempatlah kongsi pada hari ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah itu yang saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Ini Allah yang tidurkan mereka, betul. Belum ada solat dan puasa kan? Ada solat dan puasa tapi bukan sama dengan cara kita lah. Bukan syariat Nabi Muhammad SAW ni, syariat cara yang lain lagi. Okay? Timing dia semua macam mana kita tidak pasti. Okay? Tak ada masalah, boleh kita tanya, tak ada apa-apa. Belum ada solat dan puasa kan? Ada, tapi dengan cara yang lain. Masa dalam tafsir mengatakan mereka ni berpuasa, solat kepada Allah, minta doa dan sebagainya. Kan? Tapi caranya berbeza dengan kita. Okay? So kalau kita baca setengah surah on Thursday night, lepas tu baca another half on Friday, boleh kan? Boleh. Digalakkan baca surah Kahfi ni pada hari Jumaat. Bila bermula pada hari Jumaat? Bermula hari Jumaat daripada lepas maghrib hari Khamis. Lepas maghrib hari Khamis hingga kelebihan waktu kelebihan hari Jumaat tu daripada hari Khamis lepas maghrib sampai hari Sabtu syuruk. Boleh kita baca. Ini para ulama yang mengatakan kasih kelebihan waktu Jumaat ni masa dia panjang sedikit. Okey. Boleh. Yang penting kita baca ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak dapat baca semua kita baca, kita tanamkan azamnya insya-Allah. Kalau kita baca hafal ayat 1 hingga 5 boleh tak baca dalam solat? Boleh tuan-tuan dan puan-puan, boleh baca. Baca Yasin pada malam Jumaat pun baca juga. Baca Yasin, baca malam Jumaat. Yasin ni baca hari-hari. Kan? Tapi ada masa kita baca malam Jumaat. So hari Jumaat ni ada banyak amalan dia. Betul. Baca Yasin pada malam Jumaat, baca surah Kahfi, baca surah Sajdah, baca surah Waqiah, baca selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan yang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
bacaan Yasin, bukan bacaan Yasin, bacaan Al-Quran pada hari Jumaat. Bacaan Yasin ni ada kelebihan dia, malam Jumaat boleh tak baca hari lain pun boleh. Cuma kita dah biasa malam Jumaat kerana kita dah setkan time tu, jadi kita tak buat benda lain. Tak ada masalah. Boleh. Baca pada malam Jumaat, Yasin baca boleh. Baca surah Kahfi juga boleh, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan, nak ditanyakan? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang bertanya, yang berkongsi, juga type. Jadi saya tak adalah cakap seorang-seorang ni kan, dah kat rumah seorang-seorang kan. Alhamdulillah lah, tapi kongsian semua. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, itu dapat saya kongsikan. InsyaAllah di sesi yang selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan boleh ada apa-apa persoalan, boleh tanyakan kepada asatizah yang lain, bersyarah yang lain, insyaAllah. Sisi saya berakhir di sini, insyaAllah. Semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita dan menerima pembelajaran kita pada hari ini sebagai ibadah yang diridai oleh Allah SWT. Semoga kita juga menjadi bersemangat apabila membaca surah Kahfi ini. Sebahagian sedikit ringkasan yang dapat kita ambil huraian ini, pedoman ni kita simpan dalam kehidupan kita, amalkan, apatah lagi dalam keadaan COVID-19 ni. COVID-19 ni paling penting ayat yang kita ambil adalah untuk kita menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Usaha, doa, tawakal. Allah akan berikan jalan kemudahan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, InsyaAllah semua dijaga dalam peliharaan Allah, dijaga, diberi kesihatan dan keafiatan. Kita bertemu lagi pada waktu yang lain dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Syukran. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih atas doa-doa yang diberikan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.